Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam siri Mutiara Ramadan bersama Pusat Islam UTM. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan syukur kerana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bicara lagi berkaitan dengan Ramadan. Dengan harapan puasa kita pada kali ini dapat ditingkatkan dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Hari ini kita akan sama-sama berbincang berkaitan dengan satu tajuk yang penting kepada kita. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan wanita dan puasa. Tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita bincangkan tajuk ini, yang mendengarnya mestilah di kalangan wanita sahaja. Tetapi penghuni muka bumi ini di rumah kita dan sebagainya, kita ada isteri, kita ada anak perempuan, kita ada ibu dan sebagainya, untuk kita tahu isu-isu berkaitan dengan puasa bagi kaum wanita. Beberapa perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kita lihat dahulu puasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Haid merupakan darah yang keluar bagi wanita yang menunjukkan bahawa wanita ini sudah mencapai usia baligh. Dan haid ini paling sedikit 1 hari 1 malam. Kebiasaan wanita didatangi haid itu adalah 7 hari. Paling lama pun adalah 15 hari sahaja. Manakala bagi perempuan yang nifas, nifas ini merupakan darah yang keluar selepas melahirkan anak dan paling sekejap tempohnya adalah sekejap sahaja selepas berlakunya proses kelahiran. Kebiasaan wanita mengalami darah nifas adalah 40 hari dan paling lama pun hanyalah 60 hari. Jadi bagi kedua-dua kategori wanita haid dan nifas ini, maka mereka adalah golongan yang diharamkan berpuasa. Mereka tidak boleh berpuasa dengan atas sebab apa sekalipun. Dan yang kedua, kita lihat golongan wanita yang mengalami darah istihadah. Istihadah ini merupakan darah penyakit yang sering berlaku kepada segelintir wanita. Darah istihadah ini merupakan darah yang keluar melebihi daripada tempoh paling lama berlakunya darah haid. Contoh kiraannya 1 hari hingga hari ke-15 itu dikirakan sebagai hari haid, tetapi bila masuk hari ke-16 maka itu dikira sebagai darah istihadah. Bagi wanita yang haidnya melebihi daripada 15 hari masuk ke hari ke-16, sama ada hari ke-17, 18 atau berikutnya, maka golongan wanita ini diwajibkan berpuasa, diwajibkan untuk melakukan solat seperti biasa dan dibolehkan untuk melakukan amalan-amalan biasa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengalami haid dan nifas, ataupun dengan erti kata lain wanita yang telah suci. Dan yang seterusnya kita lihat pula bagi golongan wanita yang mengandung dan juga menyusukan anak. Jadi bagi wanita yang mengandung dan menyusukan anak ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mereka ini diharuskan untuk berbuka bila mana keadaan mereka mendesak, risau akan berlakunya kesakitan kepada diri ibu itu sendiri ataupun bimbang kepada anak yang dikandungnya. Bagi wanita yang telah berbuka puasa, bila mana dia mengalami masalah
ataupun kesakitan ketika mengandung dan menyusukan anak ini, maka mengikut jumhur ulama mengandungi dua keadaan. Yang pertama, bagi wanita yang berbuka puasa kerana bimbangkan anak di dalam kandungannya, maka jumhur meletakkan mereka ini wajib untuk menghadakkan puasa mereka. Dan Imam Syafi'i menambah, mereka mestilah dikenakan bayaran fidyah bagi ibu-ibu yang meninggalkan puasa kerana bimbang anak di dalam kandungan. Dan kategori yang kedua, bila mana ibu itu berbuka puasa kerana bimbangkan kesihatan dirinya ataupun bimbang kesihatan diri dan anak di dalam kandungan, maka jumhur ulama mengatakan bahawa golongan ini mestilah menghadakkan puasanya sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan khadak puasa. Bila kita menyebut tadi berkaitan dengan khadak puasa, jadi khadak puasa ini adalah sesiapa yang ingin menghadakkan puasanya di luar selain daripada bulan Ramadan. Itu yang dimaksudkan dengan khadak puasa. Dan bagi yang meninggalkan puasa, hendaklah menyegerakan menghadakkan puasa dan jangan menangguh-nangguhkan sehingga hampir masuk bulan Ramadan yang berikutnya, sehingga dah masuk bulan Sya'ban barulah sibuk untuk menghadakkan puasa. Bagi orang-orang yang ingin menghadakkan puasa juga, hendaklah khadak puasa itu tidak dilakukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Hendaklah dilakukan pada hari-hari yang disunatkan puasa. Mengikut pendapat jumhur, ulama mengatakan, jumhur mazhab mengatakan bahawa khadak puasa diharamkan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Dan bagi mereka yang melakukan khadak puasa semasa hari-hari yang diharamkan, maka puasa tersebut tidak tertunai dan hendaklah menghadakkannya pada hari yang lain. Hanya mazhab Hanafi sahaja yang mengatakan bahawa khadak puasa pada bulan Ramadan, khadak puasa bulan Ramadan pada hari yang diharamkan puasa itu tertunai, tetapi hukumnya adalah berdosa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita menjaga batas-batas Ramadan, batas-batas puasa supaya kita dapat menjadikan puasa kita sebagai puasa yang terbaik, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam siri-siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.